Assalamualaikum adik-adik. Selamat sejahtera Kak Elly ucapkan. Sekarang ini adik-adik sedang menonton Sukses SPM 2021. Untuk calon-calon SPM terutamanya, sama-sama kita akan belajar bagaimana nak menguasai ataupun nak menjawab kertas peperiksaan SPM tahun 2021. Mata pelajaran yang sangat menarik hari ini kerana kita akan mendalami berkenaan dengan keusahawanan. Kerana mata pelajarannya adalah pengajian keusahawanan. Bab yang tertentu yang sangat orang kata spesifik, iaitu keusahawanan digital bersama dengan cikgu yang sangat menarik pada hari ini. Dan sebelum terlambat, Kak Elly nak ucapkan selamat Hari Malaysia juga. Jadi, kita nak berkenalan dengan guru kita hari ini. Mari kita saksikan. Kita ada dengan bersama-sama kita adalah Cikgu Hafiz yang akan sama-sama membantu calon-calon SPM ni bagaimana nak menguasai atau menjawab kertas peperiksaan SPM 2021 berkenaan dengan mata pelajaran keusahawanan, pengajian keusahawanan. Apa Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Baik. Cikgu, apa yang murid-murid boleh kuasai atau boleh belajar pada hari ini berkenaan dengan keusahawanan ni? Okey, murid-murid akan belajar berkaitan tentang aplikasi perisian aplikasi. Kemudian murid-murid akan belajar tentang teknologi digital dan berkaitan tentang undang-undang lah yang berkaitan tentang teknologi digital. Baik. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran kita, izinkan saya kongsikan SOP dahulu, Cikgu. Kepada adik-adik, jangan lupa untuk sentiasa menjaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Baik, saya akan pakai hand sanitizer dahulu, Cikgu. Okey, silakan. Giliran Cikgu pula. Baik. Okey. Dan kita ada murid-murid dalam talian yang merupakan calon-calon SPM juga akan sama-sama belajar dengan kita hari ini. Mari kita berkenalan dengan mereka. Ada 6 orang murid-murid dari 3 buah sekolah yang berbeza, Cikgu? 3 buah sekolah, Aidi. Baik. Okey. Ini dia. Hello. Hai. Assalamualaikum. Wow. Semua pakai baju yang sangat bertemakan Hari Malaysia ni. Comel semua ni. Okey. Baik, kita ada murid-murid dari Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar Negeri Sembilan. Kita ada Nur Aina Balkis. Boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aina Balkis binti Muhammad Zafarin. Saya dari Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar. Baik, comel manis orangnya. Baik, seterusnya ada adik Muhammad Fakrullah. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fakrullah bin Abdul Rahim dari Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar. Baik, terima kasih. Ini ada daripada Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar. Seterusnya ada murid-murid dari Sekolah Menengah Teknik Alor Star Kedah. Ini dia adik Syazril Aizat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syazril Aizat bin Mansur dari Sekolah Menengah Teknik Alor Star. Terima kasih adik Syazril. Dan seterusnya pasangannya adalah adik Siti Zulaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Siti Zulaika binti Zainizam dari Sekolah Menengah Teknik Alor Star. Okey, terima kasih. Ini dia adik daripada Sekolah Menengah Teknik Terengganu. Kita mulakan dengan adik Nur Anis dahulu. Salam sejahtera. Nama saya Nur Anisliana binti Rosliza. Saya dari Sekolah Menengah Teknik Terengganu. Dan seterusnya kita ada adik Cik Engku Adnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Cik Engku Adnan bin Cik Azri dari Sekolah Menengah Teknik Terengganu. Baik. Cikgu ni semua murid-murid cikgu ni, Cikgu? Ya, murid daripada jauh. Daripada jauh ya. Secara virtual sekarang ni, secara maya kita boleh belajar juga, Cikgu.
Baik, mungkin cikgu sedikit lagi boleh kongsikan kepada adik-adik di rumah, murid-murid atau calon-calon SPM yang sedang menonton sekarang ini berkenaan dengan mata pelajaran ini. Apa yang orang kata mungkin mereka boleh terapkan sebab sekarang ini ramai yang menggunakan kesempatan dalam musim PKP sebelum ini kan. Jadi mereka banyak berniaga secara dalam talian, luar talian juga. So, adakah ada sedikit membantu pembelajaran kita hari ini, cikgu? Okey, ya, pembelajaran hari ini akan membantulah sama ada usahawan-usahawan yang sedang berniaga maupun mereka yang ingin memulakan perniagaan, maknanya mencari peluanglah di teknologi digital ni untuk memasarkan produk-produk mereka lah untuk berniaga. Dan terutamanya bagaimana mereka nak menjawab kertas peperiksaan itu paling penting, cikgu ya? Ya, betul. Yang paling ditekankan, yang paling sukar sekali bahagian apa tu, cikgu? Sukar sekali adalah bahagian perundangan lah yang memerlukan murid-murid ingat tentang tujuan perundangan tersebutlah. Baik, baik. Kak Eli sendiri pun tak sabar sebenarnya nak belajar dengan Cikgu Hafiz hari ini. Jadi kita nak berehat seketika, kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Sukses SPM 2021 bersama dengan Kak Eli Arifin. Di sini juga kita ada Cikgu Hafiz yang akan sama-sama membantu calon-calon SPM untuk menjawab kertas peperiksaan untuk mata pelajaran pengajian keusahawanan. Yang lebih ditekankan adalah bab keusahawanan digital. Sangat sinonim dengan norma sekarang ini kan, walaupun budak murid-murid yang lebih muda umur 14 tahun pun dah mula berniaga secara dalam talian. Jadi cikgu, kita nak tanya beberapa soalan kepada murid-murid cikgu ni berkenaan dengan mata pelajaran pada hari ini. Saya nak tanya kepada adik Syazril. Apa pendapat adik tentang mata pelajaran pengajian keusahawanan ni? Okey, dalam mata pelajaran pengajian keusahawanan, tajuk keusahawanan digital antara tajuk yang paling mudah untuk difahami dan sangat penting bagi usahawan-usahawan di luar sana dalam urusan pemasaran produk dan aktiviti jual beli. Kerana tajuk ini lebih menggalakkan usahawan untuk mengaplikasikan konsep teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengurusan perniagaan. Bagus. Nampak ciri-ciri seorang usahawan tu bila menjawab soalan tu kan. Terima kasih adik Syazril. Seterusnya kita nak dengar pendapat daripada adik Fakrullah. Tajuk keusahawanan digital merupakan sebuah tajuk yang amat penting dalam pengajian keusahawanan. Di dalam tajuk ini, usahawan akan digalakkan untuk menggunakan teknik pemasaran digital berbanding dengan teknik konvensional. Perkara ini sebanyak dapat menambahkan lagi minat saya terhadap mata pelajaran pengajian keusahawanan. Betul. Kak Eli pun setuju dengan awak. Terima kasih adik Fakrul. Dan yang terakhir kita akan dengarkan pendapat daripada adik Cik Engku Adnan pula. Tajuk usahawan ini, tajuk usahawan digital merupakan tajuk yang penting dan menarik kerana ia akan mendedahkan bagaimana ingin memasarkan produk di dalam talian seperti Instagram, Facebook dan WhatsApp. Tajuk ini juga menggalakkan usahawan untuk menggunakan teknologi digital sebagai medium untuk memasarkan pasaran. Saya juga akan menggunakan kaedah pemasaran teknologi digital untuk memudahkan jualan barangan. Baik, terima kasih adik Fakrullah. Baik cikgu. Jadi berdasarkan daripada pendapat Adnan tadi kan, adakah secara tidak langsung pada hari ini mendorong juga murid-murid selain daripada menguasai bagaimana nak menjawab kertas peperiksaan, secara tak langsung mendorong mereka untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya? Ya, betul. Maknanya mata pelajaran ini akan membantulah murid-murid memanfaatkanlah keusahawanan digital ini ataupun perisian aplikasi yang mereka akan pelajari untuk digunakan dalam kehidupan dan lebih lagi untuk menjawab soalan peperiksaan. Ya, betul. Saya pun setuju juga. Okey cikgu, kita boleh mulakan pembelajaran. Saya sendiri pun tak sabar. Okey, hari ini kita akan melihat bab yang ketiga. Kalau dalam buku teks dia merupakan
buku teks tingkatan 5. Okey, yang mana inilah sumber rujukan kita. Murid-murid semua mestilah melihat buku teks pengajian keusahawanan tingkatan 5 dan pengajian keusahawanan tingkatan 4. Cuma bab yang ketiga ini dia berada di tingkatan 5. Rujuk buku teks muka surat 136 hingga 157 sebagai rujukan murid-murid di rumah. Okey, ada 3 subtopik yang perlu murid-murid ingat, iaitu perisian aplikasi, kemudian teknologi digital dan pemasaran, dan yang ketiga undang-undang dan teknologi digital. Okey, jadi standard pembelajaran hari ini kita akan lihat dan mesti murid-murid boleh menerangkan tentang perisian aplikasi dan penggunaan dalam perniagaan, teknologi digital, konsep usahawanan digital dan keberkesanan dalam pemasaran, dan yang ketiga undang-undang berkaitan teknologi digital dan kepentingan melindungi data peribadi. Okey, inilah format instrumen peperiksaan SPM mulai 2021, yang mana murid-murid inilah batch yang pertama lah, ataupun murid yang pertama akan menduduki peperiksaan format baharu. Jadi jenis item ataupun bentuk soalan yang merujuk kepada soalan respon terhad dan terbuka. Bilangan soalan dia ada bahagian A, B dan C. 4 soalan di bahagian A, jawab semua soalan wajib, 40 markah. Dan bahagian B 4 soalan, pilih ataupun jawab 3 soalan sahaja. Dan yang bahagian C wajib jawab 1 soalan dimujuk kepada kajian kes. Okey, markahnya 140 markah. Dan tempoh masa yang ada selama 150 minit atau 2 jam 30 minit. Maknanya murid-murid kenalah pandai bijak untuk menggunakan masa yang ada. Okey, jadi kata tugas soalan, murid-murid kena ingatlah untuk fokus kepada kehendak soalan. Yang pertama tentang nyatakan, senaraikan, berikan dan namakan. Dia merujuk kepada respon terhad, jawapan yang ringkas, padat dan merujuk kepada fakta yang penting. Okey, kemudian yang kedua, apakah, adakah, bagaimanakah, mengapa dan sejauh manakah. Murid-murid kena ingat, dia sama ada boleh jadi respon terhad dan boleh juga respon terbuka. Dan yang ketiga, bandingkan, bezakan, berikan pendapat, cadangkan, huraikan, jelaskan dan terangkan. Murid-murid kena ingat, dia merujuk kepada respon terbuka yang perlu murid-murid gunakan fakta dan penerangan yang berkaitan. Okey, ini secara rumusan ataupun sebagai gambaran umum terhadap 3 tajuk penting dalam teknologi keusahawanan digital ini, iaitu perisian aplikasi. Yang pertama tentang definisi, yang kedua tentang 4 jenis perisian aplikasi. Okey, kemudian yang ketiga, perisian aplikasi dalam penyediaan dokumen. Inilah yang sebagai asas untuk murid-murid tahu. Okey, seterusnya ini contoh penerangan ataupun sebagai mengingatkan murid-murid tentang pemerosesan perkataan tu apa. Contohnya kalau biasa kita tahu Microsoft Word, tu contohlah. Tapi sebenarnya dalam istilahnya lah pemrosesan perkataan. Okey, penerangannya menghasilkan pelbagai kegunaan pengurusan yang mempunyai pelbagai jenis dokumen. Okey, yang kedua hamparan elektronik. Kemudian yang ketiga perisian persembahan dan yang keempat pangkalan data. Ini perkara yang perlu kena ingat oleh murid-murid tentang perisian aplikasi. Okey, yang kedua tentang teknologi digital. Jadi perkara yang perlu murid-murid ingat dan fahami tentang definisi teknologi digital, konsep usahawanan digital, platform teknologi digital dalam pemasaran. Keempat, keberkesanan antara pemasaran secara komersial dengan teknologi digital. Seperti yang disebutkan oleh murid-murid tadi yang awal tentang kebaikan menggunakan teknologi digital ini. Okey, dan yang terakhir pada teknologi digital adalah aplikasi platform. Mana yang diberikan contoh tadi, contoh WhatsApp, kan, Instagram, media sosial yang lain. Okey, dan seterusnya, ini contoh-contoh platform yang ada yang lazimnya masyarakat kita gunakan ataupun boleh mempelajarinya untuk melibatkan diri dalam perniagaan. Okey, media sosial, ada Twitter, Instagram, YouTube, dan yang kedua aplikasi-aplikasi lain, contoh blog, e-dagang, e-pemasaran, email dan yang lain. Okey, ini yang terakhir topik dalam teknologi digital ini, keusahawanan digital adalah berkaitan tentang akta berkaitan perniagaan teknologi digital. Ada 5 akta. Kemudian data peribadi. Inilah yang penting, apa itu data peribadi. Okey, yang berkaitan tentang maklumat diri kita lah. Tentang nama, harta sampai gambar sendiri pun
dia merupakan data peribadi kita. Jadi perlunya kepentingan melindungi data peribadi. Dan yang keempat, hubung kait etika keusahawanan dengan perundangan perniagaan teknologi digital. Okey. Jadi ini sebagai ingatan ataupun untuk memahamilah tentang akta yang cikgu sebutkan tadi. Antara cabaranlah untuk kita mengingati akta yang terlibat dalam perniagaan teknologi digital. Okey, akta komunikasi, akta aktiviti kerajaan elektronik, akta perlindungan data peribadi, akta hak cipta dan akta perihal dagangan. Okey, kita dah sampailah untuk murid-murid bersedia untuk mengulang kaji ataupun memikirkan ataupun bersedia untuk jawapan. Okey, murid-murid boleh tengok soalan iaitu yang pertama, berikan maksud perisian aplikasi. Okey, 3 markah. Mana soalan ni adalah bentuk soalan bahagian A. Dia adalah respon terhad. Okey, kemudian yang kedua, senaraikan 3 perisian aplikasi utama. Dan yang ketiga, nyatakan 4 contoh dokumen yang menggunakan aplikasi pemprosesan perkataan. Jadi kena ingatlah aplikasi pemprosesan perkataan. Okey, kita minta siapa yang boleh bersedia untuk menjawab. Siapa murid-murid? Kata itu dia Aina. Aina, okey. Okey, cuba Aina. Perisian aplikasi ialah sejenis perisian atau program komputer yang melakukan tugasan untuk penggunaan akhir. Pengguna boleh mengawal pemprosesan data, mengendalikan dan berinteraksi dengan perkakasan komputer. Okey, bagus. Seterusnya, 1B. Okey, siapa tu? Siapa boleh? Aina. Adnan boleh Aina jawab? juga. Adnan boleh? Aina. Aina juga. Pemprosesan perkataan, hamparan elektronik dengan pangkalan data. Okey. Seterusnya, yang ketiga C. Masih Aina. Aina nak masih jawab? Aina. Sambung? Okey, atau mungkin Aina nak sambung atau rakan-rakan lain nak bantu? Okey, Aina cuba. Boleh Aina, silakan. Memo, laporan, surat dengan kertas kerja. Okey. Okey. Cubaan yang baik. Kita lihat Jawapannya? jawapan dia. Okey. Jadi Aina dah sebut tadi dan boleh semak dan ingatlah untuk maksud perisian aplikasi. Maksud ni merujuk kepada definisi, takrif, boleh pengertian yang perlu murid-murid ingat. Iaitu sejenis perisian atau program komputer yang melakukan tugasan untuk pengguna akhir. Okey, pengguna boleh mengawal pemrosesan data, mengendalikan dan berinteraksi dengan perkakasan komputer. Okey, betul 3 markah dan boleh rujuk muka surat 138 buku teks. Okey, yang kedua. Sebenarnya perisian aplikasi utama ni ada 4. Okey, cuma soalan minta 3 sahaja. Jadi murid-murid hanya boleh menerangkan ataupun menulis 3 sahaja iaitu penulisan perkataan, hamparan elektronik dan perisian persembahan. Okey, dah dapat 3 markah atau kalau bagi lebih pangkalan data tetap bagi 3 markah juga. Kan? Okey. Tapi kalau salah satu tu ada lebih jawapan boleh dapat markah penuh lah cikgu. Ya, maknanya contohnya kalau 1 2 3 tu mungkin dibagi 4, 2 tu mungkin salah, masih dapat 3 markah. Okey. Dan seterusnya 1C tadi 4 contoh dokumen yang menggunakan aplikasi pemprosesan perkataan. Okey, itulah yang disebutkan tadi, memo, laporan, surat, kertas kerja atau minit mesyuarat atau invoice atau sebut harga. Boleh digunakan untuk usahawan-usahawan dalam memanfaatkanlah pemprosesan perkataan ataupun dalam pekerjaan pejabat juga kan perkeranian dan kita menggunakan pemrosesan perkataan ini. Okey. Terusnya tentang bahagian A, soalan yang kedua pula, iaitu apakah definisi teknologi digital? Kedua, nyatakan 3 contoh platform media sosial dan yang ketiga, senaraikan 4 kelebihan pemasaran melalui teknologi digital. Okey, murid kena ingatlah yang pertama tentang definisi. Okey, fokus pada definisi. Kedua adalah tentang 3 contoh platform media sosial. Jangan kelirulah sebab platform ni banyak. Cuma fokus pada media sosial. Dan yang ketiga, senaraikan 4 kelebihan pemasaran melalui teknologi digital. Okey, kita cuba siapa yang ingin menjawab. Murid-murid yang Fakrul.
Okey, Fakrul Silakan. cuba. Untuk definisi, iaitu alatan elektronik, sistem, peranti dan sumber yang boleh menjanakan, menyimpan atau memproses data. Contohnya media sosial dan telefon pintar. Okey, Wow. betul. Nanti kita semak lagi. Okey. Yang kedua, 2B. Untuk 2B, nyatakan 3 contoh platform media sosial. Yang pertama, Twitter, dan yang kedua, Instagram, dan akhir sekali, YouTube. Okey. Ah. Dan seterusnya yang ketiga, 2C. Nyatakan 4 kelebihan. Yang pertama, mampu mengakses pelanggan yang berpotensi di seluruh negara. Dan yang kedua, dapat menjimatkan kos pemasaran. Dan yang ketiga, kejayaan dan keberkesanan lebih mudah diukur. Dan akhir sekali, perniagaan lebih dikenali ramai dengan jumlah pelanggan yang tiada batasan. Okey. Jadi jawapan yang diberikan oleh Fakrul, kita semak. Okey, definisi teknologi digital. Jadi alatan elektronik. Maknanya teknologi digital tu luas. Maksud dia, pertama ingat alatan elektronik. Yang kedua sistem, kemudian peranti dan sumber yang boleh menjanakan, menyimpan atau memproses data. Dan kita bagikan contoh untuk mudah dan dapat markah. Itulah tentang media sosial. Maknanya yang berkaitan tentang sistem ataupun aplikasi. Dan seterusnya peralatan itulah telefon pintar. Okey, boleh rujuk buku teks Musrat 142. Okey, kita tengok yang kedua, 3 contoh platform media sosial. Mana yang disebutkan tadi banyak. Okey, contoh awal tadi pun sudah cikgu bagi tahu. Jadi Pak Guru telah sebut jawapan dia tadi, Twitter, Instagram, YouTube. Dan ada tambahan kalau terlupa, WhatsApp, Telegram, TikTok, Facebook. Jadi itu sebagai pilihanlah. Kalau kita diminta bagi 3, bagi 3 dan memadai. Yang penting yakin jawapan tersebut. Okey, dan yang ketiga, bahagian A, 2C, 4 kelebihan pemasaran melalui teknologi digital. Iaitu yang pertama, mampu mengakses pelanggan yang berpotensi di seluruh dunia. Itu kelebihanlah dalam dunia alam maya ini atau teknologi digital ini, internet ini. Kan, kita mampulah berpotensi untuk menghubungi kan, ramai pelanggan kita. Yang kedua, menjimatkan kos pemasaran. Tak perlu kita nak hantar flyers, kan, brosur ke tempat-tempat tertentu. Hanya kita viralkan saja. Bahasa sekarang viral kan. Tular. Kita tularkan kepada media sosial dan dapat maklumat ataupun kita dah mengiklankan perniagaan yang kita ada. Ketiga, kejayaan dan keberkesanan lebih mudah diukur. Ini kelebihanlah tentang teknologi digital. Dan yang keempat, perniagaan lebih dikenali ramai dengan jumlah pelanggan yang tidak terbatas. Okey. Jadi kita dapat selesaikan bahagian A, 2 soalan yang boleh murid-murid ingat supaya dia merupakan soalan respon terhad. Jadi samalah jawapan dengan Fakrul bagi tadi, cikgu. Okey, sama betul. Dapat markah penuh apa yang telah disampaikan oleh Fakrul tadi. Okey. Jadi kita akan sambunglah bahagian B nanti. Okey, kita akan berehat seketika kerana kita akan sambung bahagian B bersama dengan Cikgu Hafiz. Jadi teruskan menonton Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Sukses SPM 2021 bersama dengan Kak Elia Arifin di sini, juga ditemani oleh Cikgu Hafiz, kerana hari ini kita akan belajar dengan cikgu bagaimana nak menguasai atau menjawab kertas peperiksaan SPM tahun 2021 bagi mata pelajaran pengajian keusahawanan. Bab yang lebih terperinci adalah keusahawanan digital. Kalau tadi kita dah menguasai bahagian A. Ya, betul. Sekarang ini Cikgu Hafiz nak terangkan berkenaan dengan bahagian B pula, ya Cikgu? Ya, betul. Okey, silakan Cikgu. Okey, kita akan lihat soalan bahagian B. Murid bersedia. Okey, fokus kepada soalan
iaitu terangkan 3 perisian aplikasi yang sering digunakan dalam sesebuah organisasi. Okey, kalau tadi bahagian A dia ringkas, tapi bahagian B perlunya penerangan. Okey, dan kita lihat 6 markah. Jadi 6 markah memerlukan huraian. Okey, ada fakta dan huraian. Okey, yang kedua, jelaskan kegunaan perisian pemprosesan perkataan dan hamparan elektronik dalam penyediaan dokumen. Ada 2 perkara yang perlu kena ingat berkaitan kegunaan perisian pemprosesan perkataan dan hamparan elektronik. Bagusnya kalau dalam peperiksaan, bacalah soalan itu sekurang-kurangnya 3 kali. Kan, untuk fahami tentang kehendak soalan, di samping tengok markah yang diperolehlah 6 markah. Okey, yang ketiga, 1C, Puan Sira dikehendaki menyediakan laporan kewangan tahunan dan membentangkan laporan tersebut. Jadi sebagai situasi yang perlu difahami iaitu tentang laporan kewangan dan membentangkan laporan. Soalan dia, jelaskan perisian aplikasi yang dapat membantu Puan Syira. Kan? Jadi apa aplikasi atau perisian aplikasi yang perlu dinyatakan, dijelaskan oleh murid-murid. Dan yang keempat, 1D, bezakan hamparan elektronik dengan pangkalan data. Jadi soalan perbezaanlah, beza dengan hamparan elektronik dan pangkalan data. Okey, 7 markah. Okey, jadi soalan ni kita kena baca berulang kali dan tengok masa yang ada pada waktu peperiksaan. Okey, di samping kita menandakan perkara-perkara penting pada soalan. Okey, kita cuba siapa yang ingin menjawab. Satu, kita sebab ada 4 soalan ni, seorang 2 soalan dulu. Okey, 1A dan 1B, kemudian 1C dan 1D. Okey. Seorang menjawab 2 soalan? Ya, 2 soalan dulu. Baik, kita siapa nak volunteer atau siapa nak wakilkan diri? Okey, Syazril silakan. 1A, 3 perisian aplikasi yang sering digunakan dalam sesebuah perniagaan. Yang pertama, pemprosesan perkataan. Pemprosesan perkataan membolehkan pengguna mencipta, menyunting, menyimpan, mengubah dan mencetak dokumen teks. Yang kedua, hamparan elektronik. Hamparan elektronik digunakan untuk membuat analisis, pengiraan, perancangan dan pemodelan matematik dengan menggunakan sistem komputer. Dan yang ketiga, perisian persembahan. Perisian persembahan menyediakan beberapa kaedah bagi membolehkan pengguna membina dan menghasilkan persembahan elektronik. Okey. Seterusnya, 1B. 1B, kegunaan perisian pemprosesan perkataan adalah untuk mencipta, menyunting, menyimpan, mengubah dan mencetak dokumen teks. Contoh perisian yang digunakan adalah seperti Microsoft Word dan contoh dokumen yang disediakan seperti memo, laporan, kertas kerja dan minit mesyuarat. Okey, seterusnya. Kegunaan hamparan elektronik pula adalah untuk membuat analisis, pengiraan, perancangan dan pemodelan matematik. Contohnya menyediakan penyata kewangan, belanjawan, membina graf dan carta, dan contoh perisian yang digunakan adalah Microsoft Excel dan Google Sheet. Okey. Kita tunggu dahulu untuk semak jawapan. Untuk beri peluang lagi untuk murid lain. 2 soalan. Siapa? Terima kasih Syazril. Kita minta siapa yang ingin wakilkan diri menjawab soalan yang seterusnya. Boleh angkat tangan. Zulaika. Silakan Zulaika. Okey, untuk jawapan 1C, Puan Sira boleh menggunakan perisian aplikasi hamparan elektronik bagi memudahkannya menyediakan laporan kewangan tahunan. Hamparan elektronik mempunyai fungsi untuk mengira dengan mudah dan tepat. Contoh perisian hamparan elektronik ialah seperti Microsoft Excel dan Apple Numbers. Puan Sira juga boleh menggunakan perisian persembahan untuk membentangkan laporan kewangan tersebut. Perisian persembahan membolehkan Puan Sira mempersembahkan hasil kerjanya kepada audiensnya. Contoh perisian persembahan ialah Microsoft PowerPoint dan Prezi. Okey. Seterusnya, soalan 1D. 1D, perbezaan antara hamparan elektronik dan pangkalan data. Hamparan elektronik digunakan untuk menyusun atur dan mengubah data dalam bentuk lajur.
Pangkalan data pula digunakan untuk menyimpan data dengan tersusun dan dapat diakses secara elektronik menggunakan komputer. Hamparan elektronik menggunakan lembaran kerja untuk mengira, menganalisis dan membuat laporan berangka atau grafik. Pangkalan data disimpan dalam bentuk jadual, carian, borang dan laporan. Contoh perisian hamparan elektronik seperti Google Sheet dan Microsoft Excel. Contoh perisian pangkalan data pula seperti Microsoft Access dan Dropbox. Hamparan elektronik biasanya digunakan di dalam sesebuah perniagaan. Pangkalan data pula selalunya digunakan di perpustakaan dan pasaraya. Okey. Jadi jawapan telah diberikan oleh Zulaika dengan Syazril tadi, kita semak. Okey, pertama tentang 3 perisian aplikasi yang melibatkan atau diperuntukkan 6 markah. Jadi murid-murid kenalah pertama sekali kenal pasti perisian. Okey, iaitu pemproses perkataan. Kemudian diterangkan. Digunakan untuk mencipta, menyunting, menyimpan, mengubah dan mencetak dokumen teks. Okey, dah dapatlah 2 markah. Okey. Kemudian yang kedua tentang hamparan elektronik. Itu adalah fakta penting. Kemudian dihuraikan ataupun dijelaskan, diterangkan. Digunakan untuk membuat analisis pengiraan, perancangan dan pemulihan matematik dengan menggunakan komputer. Itu dah dapat 2 markah tadi, 2 markah dan 4 markah dah. Okey, dan yang ketiga perisian persembahan. Kita terangkan dia digunakan untuk membina atau menghasilkan persembahan elektronik. Okey, jadi boleh dapat 6 markah. Sedangkan perisian aplikasi ni ada 4, tapi kita pilihlah antara 4, 3 sahaja. Okey. Jadi seterusnya tentang kegunaan perisian pemprosesan perkataan dan hamparan elektronik. Ada 2 perkara ataupun 2 perisian yang perlu murid-murid ingat. Okey, yang pertama tentang pemrosesan perkataan. Kegunaan dia apa? Digunakan untuk mencipta, menyunting, menyimpan, mengubah dan mencetak dokumen teks. Jadi contoh kena ingatlah apa contoh dia? Banyak sebenarnya di pasaran. Cuma kita menggunakan kebanyakannya Microsoft Word dan Word Perfect. Dan seterusnya contoh dokumen, surat, memo dan kertas kerja. Okey, seterusnya yang kedua iaitu tentang hamparan elektronik. Jadi kegunaan dia apa? Untuk membuat analisis, pengiraan, perancangan dan pemulihan matematik dengan menggunakan komputer. Diterangkan lagi tentang kegunaannya ataupun contoh perisian, iaitulah tentang Microsoft Excel dan Google Sheet, contoh dokumen, penyata kewangan dan belanjawan. Okey, ini dah 1B, dirujuk buku teks surat 139 dan 140 yang memperuntukkan 6 markah. Okey, jadi betul lah siapa yang jawab tadi? Syazril. Okey, 1C pula. Okey, tentang Puan Syirah yang memerlukan aplikasi yang sesuai tentang laporan kewangan dia dan dia ingin buat persembahan, maknanya kata penyampaianlah maklumat tentang laporan kewangan. Jadi perisian yang digunakan apa dia? Itulah hamparan elektronik. Jadi murid kena ingat hamparan elektronik sebab berkaitan tentang laporan kewangan tahunan. Okey, perisian tersebut dapat membuat pengiraan dengan pantas dan tepat. Kita terangkan tentang kegunaannya dan kebaikan perisian tersebut. Kemudian contoh perisian Microsoft Excel. Okey, yang kedua perisian persembahan dapat digunakan untuk menyampaikan maklumat dalam bentuk persembahan yang ringkas dan padat. Boleh diperbagaikan dengan audio dan video. Itulah yang biasa kita gunakan Microsoft PowerPoint. Okey, boleh dapat 6 markah. Okey. Seterusnya 1D. Bahagian B yang telah dijawab oleh kawan tadi. Zulaika. Tentang perbezaan. Okey, dan perbezaan ini kita boleh buat 2 cara. Sama ada kita boleh buat dalam bentuk jadual ataupun kita boleh buat bentuk ayat. Okey, yang disebutkan tadi sebab dia menyampaikan jawapan, maka penulisannya boleh dalam mudahnya dalam bentuk jadual. Okey, iaitu tentang hamparan elektronik, kita buatkan jadual. Kemudian yang pangkalan data, kita bezakan. Buat analisis dan pengiraan bagi hamparan elektronik, himpunan data, pangkalan data. Pengiraan dilakukan dengan pantas hamparan elektronik, simpanan data tersusun, pangkalan data. Kemudian kegunaan buat penyata kewangan, hamparan elektronik. Kegunaan dia pula pengumpulan data yang kompleks dan kita berikan contoh. Tadi Zulaika dah bagi lebih dah tadi. Kegunaan di perpustakaan dengan perniagaan. Masih juga dapat
7 markah. Walaupun bagi lebih pun, cuma jangan bagi kurang lah. Kan? Bila kurang, sebabkan jawapan dia ada 4 ni. Kan? 4 di hampa elektronik dan 4 bakalan data, kita bagi maksimum 7 juga. Jadi, ini sebagai membantulah murid-murid untuk dapatkan markah penuh. Jadi, kena ingatlah tentang perbezaan 2 aplikasi ini. Maksudnya memang kena bagi 4 je, cikgu? Ya. Kan? Kalau kita bagi 3 pula, kurang baru dapat 6 markah. Jadi kekuranganlah 1 markah. Jadi sebab tu adanya kata kelebihan bila kita memberi jawapan yang lebih. Okey. Jadi seterusnya kita tengok bahagian B, soalan yang kedua tentang huraikan konsep usahawanan digital, terangkan perbezaan, sejauh manakah teknologi digital memberi kelebihan dan jelaskan kepentingan melindungi data peribadi. Okey, siapa nak cuba jawab? Siapa yang nak wakilkan diri untuk menjawab, boleh angkat tangan. Atau mungkin siapa yang belum? Adnan boleh nak jawab? 2A dan 2B. Saya pasti kita ada tertinggal seorang lagi rakan mereka. Tetapi kita bantu minta Adnan untuk membantu menjawab kalau boleh. Okey, cuba. Adnan? 2A, konsep keusahawanan digital. Penggunaan internet merupakan persyarat kewujudan keusahawanan digital dalam kaedah pemasaran. Menggunakan aplikasi dalam talian seperti blog, media sosial dan aplikasi e-dagang. Seterusnya, meningkatkan capaian pemasaran. Memudahkan urusan jual beli produk dan juga kos dapat dikurangkan. Okey. Seterusnya yang 2B. Perbezaan antara perbezaan dari aspek kaedah iaitu pemasaran secara konvensional meliputi daripada bahan cetakan, manakala daripada pemasaran teknologi digital pula ialah meliputi pemasaran digital seperti media sosial. Daripada kaedah kos, pemasaran secara konvensional lebih mahal berbanding pemasaran teknologi digital yang lebih murah. Sasaran pelanggan untuk pemasaran secara konvensional pula tidak luas, manakala dengan menggunakan pemasaran teknologi digital, sasaran yang luas. Dari segi waktu pemasaran pula, terdapat kekangan waktu untuk pemasaran secara konvensional, manakala untuk pemasaran teknologi digital tiada batasan waktu. Okey. Dah boleh hampir-hampir markah penuh tu. Tak apa, kita semak nanti. Okey, seterusnya 2C dan 2D. Ada nak cuba? Mungkin silakan Fakrul. Okey, Fakrul. Bagi kelebihan, kita dapat lebih mudah, perniagaan dapat lebih mudah diukur, efektif mencapai target pelanggan, dan bagi yang terakhir untuk kelebihan, banyak interaksi lebih efektif. Bagi kekurangannya pula, kita punya hasil kerja mudah ditiru, kita perlu bergantung kepada tahap capaian internet dan akhir sekali mengambil masa untuk mendapat kepercayaan pelanggan. Okey. Wow. Yang 2D boleh? Siapa? Boleh Fakrul nak boleh, sambung? Fakrul. Saya sambung. Okey. Silakan. Baik. Kepentingan melindungi data pribadi. Yang pertama, untuk mengelakkan kecurian identiti. Dia punya huraian dapat melindungi data pribadi daripada penggodam yang bertujuan mencuri maklumat. Yang kedua, melindungi aktiviti kewangan. Kita dapat mengelakkan berlakunya transaksi tanpa kebenaran seperti hacker menggodam kita punya bank account. Dan yang terakhir sekali, melindungi identiti perubatan. Dapat melindungi maklumat daripada penggodam bertujuan tuntutan palsu. Okey. Baik. Dah cuba, bagus. Terima kasih Fakrul. Okey, kita semak tentang jawapan kawan kamu tadi. Okey, tentang konsep keusahawanan digital. Maksudnya memang perlunya huraian, perlunya penerangan yang banyak sebab 6 markah. Jadi kita lihat satu soalan dahulu. Penggunaan internet bukan prasyarat kewujudan keusahawanan digital dalam kaedah pemasaran. Ada disebutkan tadi. Menggunakan aplikasi dalam talian, berikan contoh seperti blog,
media sosial dan aplikasi e-dagang, meningkatkan capaian pemasaran, mudahkan urusan jual beli produk, kos dapat dikurangkan, dan yang terakhir 5 elemen asas. Berikan contohlah laman sesawang, e-dagang, media sosial, medium komunikasi dan marketplace. Inilah sebagai jawapan dapat markah penuh yang telah diberikan tadi. Baik. Okey. Alright, cikgu, kalau kita nak sambung sekejap lagi jawapan yang seterusnya untuk soalan ni, boleh cikgu ya? Okey, boleh. Baik, kita berehat seketika, kita kembali selepas ini dengan jawapan yang lebih terperinci daripada Cikgu Hafiz. Teruskan menonton Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Sukses SPM 2021. Kak Eli dengan bangganya mengibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menyambut Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia kepada adik-adik sedang menonton sekarang ini. Sama-sama kita tanamkan sifat patriotisme dalam diri kita. Baik, kita nak sambung pembelajaran kita dengan Cikgu Hafiz untuk bahagian B. Ya. Silakan Cikgu. Okey. Kita sambung semula tentang jawapan bahagian B soalan 2A yang telah dijawabkan tadi. Okay, tentang konsep keusahawanan digital. Kita perlu menerangkan tentang maksud dan huraian yang perlu jelas. Kita kena adakan contoh dan berikan dia kelebihan. Seperti mana kos dapat dikurangkan ni adalah kelebihan. Memudahkan urusan jual beli, meningkatkan capaian pemasaran. Okey, dan kita bagikan asas dalam konsep keusahawanan digital adalah laman sesawang, e-dagang, media sosial, medium komunikasi dan marketplace. Okey, kita boleh rujuk pada muka surat 142 hingga 143. Okey, ini perbezaan pula. Okey, yang telah dijawab tadi, kita lihat sebagai rujukan kita mana keberkesanan antara pemasaran secara konvensional yang biasa lazim yang digunakan sekarang dan dahulu kan, dan kita ada teknologi digital. Maksudnya ada dua perbezaan. Kita lihat pada aspek kaedah. Okey, kalau konvensional kita tengok dia menggunakan bahan cetakan. Okey, manakala teknologi digital pastilah dalam pemasaran digital ataupun dalam internet, dalam bahasa lain dalam talian. Okey, dari sudut kos, perbezaan dia bagi konvensional kita memerlukan kos yang mahal, adapun digital adalah murah kan. Kemudian sasaran pelanggan mana konvensional tidak luas, manakala digital sasaran yang luas. Okey, selagi orang boleh akses internet, dapatlah kita memperoleh pelanggan yang ramai. Okey, terdapat kekurangan waktu pemasaran. Maknanya kalau konvensional terikatlah waktu-waktu tertentu kan. Ataupun dalam tempoh PKP ni atau PPN ni kita terhad tentang SOP yang ada. Tapi kalau dalam teknologi digital tiada batasan waktu, masa dan tempat. Okey, kemudian yang seterusnya tentang maklum balas. Maknanya respon daripada pelanggan ataupun respon daripada penjual juga dapat mengambil masa yang lama kalau konvensional. Manakala kalau teknologi digital tidak mengambil masa yang lama. Secara komennya sekali kita send dah dapat dah maklumat. Okey, itu dia punya perbezaan antara dua cara pemasaran yang digunakan. Okey, 2C tadi tentang soalan sejauh manakah. Okey, sejauh manakah. Soalan sejauh manakah memberi kelebihan dalam aktiviti pemasaran. Murid kena ingatlah kelebihan dan seterusnya dilihat ada 7 markah. Ada markah ganjil pula kan. Maknanya soalan ini perlunya kita terangkan tentang kekurangan. Okey, kekurangan dalam teknologi digital ini. Okey, kita lihat jawapan. Okey, ini jawapan yang telah diberikan tadi. Mampu mengakses pelanggan yang berpotensi, menyelamatkan kos, lebih mudah untuk diukur, lebih dikenali ramai, efektif mencapai target pelanggan dan banyak interaksi lebih efektif. Okey, itu tentang kelebihan lah dan teknologi digital. Okey, manakala kekurangan ni pula ada juga kelemahan kan. Kita lihat adanya mudah ditiru. Jadi adanya akaun palsu contohnya kan. Ni antara masalah dalam teknologi digital ni ataupun internet. Okey, kemudian bergantung pada tahap capaian internet. Ini pun satu masalah
jika kawasannya tidak dapat capai internet yang baik, jadi masalah kepada orang kata teknologi digital atau pemasaran secara digital ini. Dan yang ketiga, ambil masa untuk dapat kepercayaan. Okey, mula-mula memanglah, tapi lama kelamaan sudah sesuai dengan masyarakat, sudah pasti banyak kebaikan yang akan dapat melalui teknologi digital ini. Okey, dan yang terakhir pada soalan tadi tentang kepentingan melindungi data peribadi. Okey, yang mana fokus kepada sebab akta ada banyak kan yang kita lihat pada awal tadi, kita fokus kepada akta data peribadi. Okey, iaitu tentang kepentingan melindungi data peribadi. Iaitu pertama, mengelakkan kecurian identiti. Tu yang kata akaun palsu tu. Sampai dia ambil gambar, sebab gambar kita pun di media sosial tu adalah boleh kata peribadi, kan, dan privacy kan. Jadi bila mana curi itu, dia perlulah ataupun kita kena lindungi dan ada akta sebenarnya. Jadi mereka yang melakukan yang demikian bersalahlah kan, silaplah kan, menggunakan untuk kepentingan diri, iaitu inilah pentingnya kan, dapat melindungi data pribadi daripada penggodam atau bahasa lain hackers lah kan. Kemudian yang kedua, melindungi aktiviti kewangan. Di mana hari ini sekarang kita banyak guna online atau secara dalam talian kan, perbankan dalam talian. Jadi itulah kita kena adakan lindungi data pribadi supaya elak berlaku transaksi tanpa kebenaran. Jadi dah canggih dah hari ini kan, kita kalau nak transfer kita ataupun kita nak buat pindahan memerlukan nombor PIN contohnya kan. Tu antara untuk kepentingan melindungi data pribadi. Dan yang ketiga, melindungi identiti perubatan. Pun sama jugalah berkaitan tentang insurans ataupun takaful. Kan, kalau kita individu tak jaga identiti kita ataupun maklumat kita, pasti ada yang menyalahgunakan maklumat diri kita, yang mana bertujuan tuntutan palsu. Jadi ini antara jawapan yang diberikan tadi. Jadi betul, dan dapatlah markah penuh dan bagi yang menjawab tadi. Siapa? Fakrul tadi kan? Fakrul. Okey. Mula Adnan, kemudian Fakrul. Fakrul. Okey, bagus. Okey, kita lihat. Kita dah berada di akhir kan, tentang rumusan PDP hari ini. Okey, siapa boleh buat rumusan hari ini? Wow. Cuba. Aina. Aina, silakan. Murid dapat menerangkan definisi dan jenis perisian aplikasi serta penggunaannya. Okey, seterusnya yang kedua. Zulaika. Murid dapat menerangkan teknologi digital, jenis platform dan keberkesanan antara pemasaran secara konvensional dengan teknologi digital. Okey. Akhir sekali, Dan akhir sekali. Terima kasih Zulaika. Boleh. murid dapat menerangkan akta berkaitan teknologi digital dan kepentingan melindungi data peribadi. Okey, bagus. Jadi inilah 3 rumusan yang kita dapat peroleh pada hari ini. Jadi mudah-mudahan murid-murid ingatlah topik yang penting untuk kita kuasai dalam peperiksaan dan boleh digunakan untuk dalam kehidupan seharian. Maklumat tentang aplikasi yang perlu digunakan dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi itulah tentang rumusan kita pada hari ini. Baik, jadi harapnya segala ilmu yang dikongsikan oleh Cikgu Hafiz pada hari ini dapat manfaat dan juga senang diterapkan bagi calon-calon SPM terutamanya untuk menjawab kertas peperiksaan SPM bagi mata pelajaran pengajian keusahawanan ini. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Hafiz. Okey, sama. Sama-sama juga. Dan terima kasih juga kepada murid-murid dalam talian daripada Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar, Sekolah Menengah Teknik Al-Ustaz dan juga Sekolah Menengah Teknik Terengganu kerana sama-sama berkongsi ilmu dengan kita pada hari ini. Jadi Kak Edi nak ucapkan semoga maju jaya kepada calon-calon SPM kita dan juga kepada adik-adik yang menonton dari rumah untuk sukses SPM 2021. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Selamat Hari Malaysia. Bye.